Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Samani. Minggu ini dunia menyaksikan pergolakan politik di Iraq memasuki fasa baharu. Bukan sekali, malah dua kali parlimen negara itu diserbu dan diceroboh oleh penyokong tegar pemimpin Syiah terkemuka Muqtada al-Sadr. Apa dah jadi kepada Iraq? Baghdad tegang. 27 Julai lalu, ribuan penunjuk perasaan pro al-Sadr berarak dan memecah masuk parlimen negara itu walaupun bangunan itu dikawal ketat. Tujuan mereka satu, menghalang proses nominasi Perdana Menteri baru Iraq di parlimen. Di pekarangan bangunan parlimen, pihak berkuasa melepaskan gas pemedih mata bagi menghalang penunjuk perasaan, namun gagal. Mereka berjaya menerobos ke dalam parlimen. Penyokong al-Sadr yang turun demonstrasi bukan sekadar dewasa, malah wanita dan kanak-kanak juga turut serta. Keadaan kembali tenang selepas penunjuk perasaan setuju untuk bersurai. Keadaan itu bagaimanapun tidak kekal lama. Pada Sabtu, penunjuk perasaan sekali lagi cuba menyerbu dan memecah masuk parlimen. Mereka bertindak meruntuhkan tembok konkrit yang dibina pihak berkuasa untuk menghalang kemarahan penunjuk perasaan. Dianggarkan lebih 120 cedera dalam ketegangan ini. Penunjuk perasaan akhirnya sekali lagi berjaya memasuki bangunan parlimen. Kali ini mereka berikrar tidak akan berganjak. Laungan sokongan terhadap Muqtada al-Sadr bergema. Mereka menentang keras pelantikan Muhammad Shia al-Sudani, iaitu pemimpin Syiah pro-Iran yang disebut-sebut sebagai Perdana Menteri Iraq yang baharu. Dan protes ini adalah cabaran terkini yang perlu dilalui negara kaya minyak itu, selain krisis politik dan sosioekonomi yang terus membelenggu. Ini puncanya, sejak pilihan raya Oktober tahun lalu, kerajaan baru Iraq masih gagal dibentuk. Ini kerana tiada blok parti yang mempunyai majoriti yang jelas. Pada pilihan raya Parlimen Oktober lalu, blok parti pimpinan al-Sadr memenangi jumlah kerusi paling banyak, iaitu 73 daripada 329 kerusi parlimen. Namun jumlah itu masih jauh daripada membentuk majoriti. Keengganan al-Sadr bekerjasama dengan parti lain untuk membentuk majoriti kukuh pula menyebabkan solusi gagal ditemui. Situasi menjadi panas apabila Muhammad Shia al-Sudani yang juga seorang bekas menteri dijangka bakal dilantik Perdana Menteri baru untuk mengakhiri kemelut politik ini. Undi di parlimen sepatutnya dibuat pada Sabtu namun ditangguhkan. Walaupun beliau juga berfahaman Syiah, namun penunjuk perasaan menolak Sudani kerana dilihat pro-Iran selain parti pimpinannya yang dikatakan penuh korupsi. احنا انتخبنا وضحينا مثل ما يقولوا صار سنوات طويله نطالب بالاصلاح وتغيير النظام. طبعا اهم شيء هو تغيير النظام. هذا النظام ما يفيدنا الحالي. يعني صار بي قتل وصار بي دم ونفس الوجوه جاي تنعاد. والوجوه جاي تنعاد يعني ما تشتغل البلد. يعني اكثر ولاءات الخارج العراق. تركيا، ايران، السعوديه، اردن. الفساد عام جميع دوائر الدوله. ما كل يوم متراجعين، جميع دوائر الدوله ممتثله لدول عميقه ما تمت للمواطن بصله. احنا وعوائلنا وشبابنا وشيوخنا وجهالنا، انا لحاجه عايزه بيت عائلتي وجايه هنا لتحقيق المطالب. Ketika berita ini ditulis, protes duduk di parlimen masih berjalan. Mereka bertegas hanya akan berganjak sekiranya mendapat arahan daripada al-Sadr. Tanggungjawab memastikan kestabilan di Iraq kini terletak di bahu Perdana Menteri Interim Mustafa Al-Kadhimi. Tidak mampu menghalang kemarahan ribuan penunjuk perasaan yang berkampung di parlimen, beliau mengajak semua pihak bertenang dan kembali ke meja rundingan. لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء. أدعو الجميع
إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم ودعا المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة. Kemelut politik tidak berkesudahan di Iraq menyukarkan usaha memulihkan negara itu yang berdekad dilanda perang. Walaupun memiliki kekayaan hasil minyak, Iraq masih dibelenggu masalah rasuah, pengangguran dan pelbagai masalah lain. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melihat situasi terkini di Iraq sebagai membimbangkan dan suara-suara rasional dan bijaksana amat kritikal bagi mengelak situasi daripada bertambah parah. Sejak penggulingan Saddam Hussein, proses pembentukan kerajaan begitu kompleks di Iraq yang mempunyai pelbagai aliran mazhab serta etnik. Baik, Global Hijrah berehat seketika selepas ini siapakah Muqtada Al-Sad dan mengapa beliau diagungkan penyokongnya? Teruskan bersama kami. Alhamdulillah bertemu kembali. Di sebalik insiden pencerobohan bangunan parlimen di Iraq, wujud individu berpengaruh yang membakar semangat penunjuk perasaan. Beliau adalah Muqtada Al-Sad. Persoalannya, siapakah Muqtada Al-Sad yang diagung-agungkan penyokongnya itu? Digelar Said Muqtada oleh penyokong setianya, Al-Sad adalah antara figura politik paling berpengaruh di Iraq. Beliau menerajui pergerakan nasionalis yang digelar Sodris yang amat popular terutama dalam kalangan komuniti Syiah berpendapatan rendah. Ideologi nasionalisnya menjadikan beliau tidak senang dengan campur tangan dan pengaruh negara asing, terutama Iran dalam kerajaan Iraq. Ini bukan kali pertama beliau mengarahkan penyokong setianya untuk menceroboh bangunan parlimen demi agenda politiknya. Beliau pernah mengarahkan perkara sama pada 2016. Jun lalu, beliau mengumumkan langkah mengejutkan apabila menarik semua 73 kerusi parlimen yang dimenangi partinya dalam pilihan raya parlimen Oktober lalu. Keadaan itu akhirnya menjurus kepada dominasi Pakatan Parti Pro-Iran pimpinan bekas Perdana Menteri Nouri Al-Maliki yang menominasikan Muhammad Al-Sudani sebagai calon Perdana Menteri. Al-Sad dan penyokongnya tidak berpuas hati dengan pencalonan itu kerana menganggap Al-Sudani sebagai boneka musuh politiknya iaitu Nouri Al-Maliki. Krisis politik di Iraq harus ditangani segera. Pertelegahan berterusan bukan sahaja merugikan, melemahkan lagi negara yang sedia berdepan pelbagai masalah. Sekian Global Hijrah minggu ini, lagi kupasan isu antarabangsa dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.